ni? Bahasa Melayu ke nak bahasa Sieh? Boleh Melaka insya-Allah. Siapa-siapa insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka nabiyyuka wa na'udzu bika min syarri ma 'adza bihi 'abduka wa nabiyyuka. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilayha min qawlin aw 'amal wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilayha min qawlin aw 'amal wa nas'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaytahu lana khaira. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama kali kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala boleh menjadikan kita sebagai orang Muslim, dan Allah Subhanahu wa taala pilih kita supaya jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah salah satu nikmat yang kita mesti syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ahlul jannah 20 wa 100 saffin 80 minha min ummati wa 40 minha min sa'iril umam, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Maksudnya, ahli syurga itu ada 112 baris. Panjang setahun mana kita tak tahu, wallahu a'lam. Tapi Nabi kata orang yang boleh masuk syurga semua, mula daripada Adam sampai orang yang terakhir, 120 baris. Pelik tak? Tak pelik situ. Biasa dah. Tuhan nak buat berapa pun ikut dia lah. Nak buat berapa baris pun, itu hak Tuhan. Tapi benda spesial sekali Nabi kata, 80 minha min ummati. 80 baris daripada 120 baris daripada umatku. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Wa 40 minha min sa'iril umam. 40, lebih daripada 120 baris saat ni tu, mari daripada umat lain, mula daripada Nabi Adam sampai bakitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala pilih kita supaya kita ni di antara salah satu orang yang suka untuk nak menuntut ilmu. Alhamdulillah. Ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah sekalian, kita baru lepas 1 Muharram. Nah, 1 Muharram adalah hari awal tahun Hijriyah. Pada hari apa? Hari Jumaat ke hari Khamis? Nah, hari Khamis. Nah, hari Khamis yang mak boleh dua. Dan Saudi dia nampak hari Khamis, kita nampak hari Jumaat, tak ada apa. Waktu sekalinya kita rasa tak kata kita ni tinggal dunia setahun, lepas tu nak pergi pada akhirat setahun dah. Benar-benar lapis ni perlu kepada kita untuk muhasabah diri kita. Lebih lagi kita ni, dah kalau hippo semua ni lebih 2-3 ribu tahun lah umur. Ada capur mari. Alhamdulillah.
Tapi kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah Subhanahu Wa Taala tambahkan umur kita supaya tambahkan kebaikan. Alhamdulillah. Satu kali Nabi SAW bersabda, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia adalah orang yang umur dia panjang, amalan dia baik. Wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Wal iyad billah min zalik. Orang yang paling jahat sekali ialah orang yang umur panjang tapi umur panjang hak Tuhan beri kepada dia tu dia pakai dalam apa? Dalam maksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Wal iyad billah min zalik. Oleh itu kita duduk dalam clean eye. Nah, clean eye pimai ni. Nah, pimai Islam ni kita kena banyakkan muhasabah diri kita. Muhasabah diri kita. Semua. Nah, alladhi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Ini benar yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran. Dalam ayat hadut kecek belum nak kecek ibadur rahman. Dalam tak? Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Padahal sebenarnya tak ada kena nanti tahun baru kita nak mula muhasabah diri. Kalau turut ayat ni, Tuhan ayat kata, hak Tuhan buat malam siang ni tukar ke mari, lepas malam siang, lepas siang malam. Untuk apa? Liman arada ayyadzakkar. Bagi sesiapa yang suka nak muhasabah, plan. Au arada syukura, atau nak bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi muhasabah dah di kita. Lebih lagi kita mari hijrah. Dan sebenarnya hijrah ni Nabi SAW pernah bersabda pada para sahabat dulu lagi. Nah, Nabi kata, la hijrata ba'da al-fath. Tak ada dah hijrah lepas daripada buka muka. Tapi ada sepotong hadis dalam Sahih Al-Bukhari yang menunjukkan pada kita bahawa kita ni boleh nak hijrah. Nabi hai kuamai, hai kamniyam kepada apa? Kepada hijrah ni dengan satu perkara. Nabi kata al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Wal muhajiru man hajara mimma nahallahu an. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Orang muslim adalah orang muslim itu para orang beriman, para orang muslim itu selamat daripada kejahatan daripada dia, daripada apa? Daripada tangan dia dan daripada lidah dia. Kon muslim คือคนที่บรรดามุสลิมนั้นปลอดภัยจากลิ้นของเขาและก็มือของเขา Danท่านนบีก็กล่าวต่ออีกว่า Nabi kata pula, wal muhajir, dan orang yang berhijrah yang sebenarnya ialah man hajara amma nahallahu an. Orang yang berhijrah คนที่อพยพที่แท้จริงคือคนที่อพยพจากสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงห้ามทำ Oleh itu munasabah hijrah baru kita ni, marilah kita dah kelik kepada apa? Kelik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Dan kalau kita tengok sini ni, dia bui botrian banyak perkara bagi kita. Bahaya munasabah baik molek. Satu awal kira bila tahun ni ia mula daripada bulan Muharram. Bulan Muharram ni adalah salah satu bulan haram. Bulan haram. Bulan yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kehormatan pada bulan ni. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, inna iddatash syuhuri 'inda Allah 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum.
Dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Surah At-Taubah. Tuhan sebut kata, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu 12 bulan. 12 bulan ni mula bila lagi? Mula hari hak Tuhan buat langit dan bumi. Jadi kalau kita tengok sini boleh tunjuk kepada orang bukan Islam bahawa Allah Subhanahu Wa Taala wi fitrah pada manusia supaya suruh bila bulan tu dengan 12 bulan. Tak kira kris sakarat, tak kira putus sakarat, 12 bulan tu. Minha arba'atun hurum. Dalam 12 bulan itu ada 4 bulan hak jadi bulan haram. Dzalikad dinul qayyim, itu dah adalah agama yang sempurna, agama yang betul, agama comel. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Maka jangan zalim atas diri kamu sendiri pada bulan-bulan yang tersebut. Jadi bulan lain biasa ni kalau kita buat jahat ataupun zalim atas diri kita sendiri, dosa dia tu boleh hak mata tahan, tapi kalau dalam 4 bulan ni dosa dia besar sikit. Bulan apa tu 4 bulan ni? Tuhan tak ada sebut dalam Quran. Tapi Nabi SAW mari iktibar. Sebab tu kita, siapa kata kita baca Quran cukup dah? Mana kata dia tak cukup? Nah, ilmu dia tak cukup. Sebab tu Nabi kata, inna az-zamana qad istadara ka hay'atihi yawma khalaqa as-samawati wal ard as-sanatu 12 shahra thalathatun mutawaliyatun dhul qa'dah dhul hijjah wa muharram wa rajabun syahru mudar allati baina sya'ban wa jumada atau kama qala alaihi salatu wassalam. Maksudnya sesungguhnya masa ni dia musim hak pesen dia pesen tu dah pesen dia sehari ada 24 jam situ dah mula daripada Tuhan tu buat langit dan buat bumi. As-sanatu 12 syahra, 1 tahun ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Dalam 12 bulan ada 4 bulan jadi bulan haram. Gapo hati? Dalam 4 bulan haram ni dia bagi pada 2 pula. Thalathatun mutawaliyah. Ada 3 bulan hak pasal teratur. Tahniah. Iaitu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, lepas tu Muharram. Manakala 1 bulan lagi ialah bulan Rajab yang dibilai oleh kaum Mudar. Sebab cara bilangan bulan masa Arab dulu khilaf juga. Kadang-kadang setengah orang ambil bulan Rajab duduk sekarang lah ni ya kita bulan Ramadan. Setengah ya kita bulan Safar. Rajab ni. Sampai tu Nabi kata bulan Rajab hak dibilai oleh kaum Mudar. Nak tengok atas Nabi SAW ni ialah orang, salah satu orang yang apabila dia nak jelas satu-satu perkara ni, dia tak tinggal. Melainkan Nabi jelas. Sampai tu para sahabat kata Nabi mati ni dia tak tinggal gapo benar halal, benar halal. Mereka tu Nabi royak. Benar haram, gapo tak benar haram Nabi royak. Lepas tu mari nak tanya kata ai ketong mana kata haram. Hak tu tengok daripada qiyas. Nah, Nabi kata kullu muskirin haram. Nah, setiap benda mabuk itu adalah benda haram. Oleh itu, dia percuap mok bermolek. Dengan apa? Bulan haram ni betul dengan bulan Muharram. Oleh itu, apabila siapa bulan Muharram, dosa kita buat jahat ni dia tak sama dengan dosa kita buat pada bulan-bulan biasa, bukan bulan haram. Sebab itu, ini adalah salah satu peluang bagi kita untuk kita nak tukar diri kita sendiri. Oleh itu saya selalu ayat kata, kalaulah orang Islam ni dia pegang dengan takwim patitin hijrah dengan sungguh, hidup dia akan tukar. Sikit banyak 12 bulan tu, 4 bulan dah dia patah sikit buat jahat.
Kalau pakat patai belakang, masyarakat kita akan comel. Tapi masalah kita ถูกทำให้ลืม jadi kaya kita tak tahu. Tanya hari gapo nu? Kris sakarat makon. Bulan putus sakarat makon. Sedekah bulan dalam bahasa Hijriyah ni adalah bersangkut paut dengan ibadat kita. Kita nak semaya, kita nak puasa, semua itu bersangkut paut dengan apa? Sangkut paut dengan hari dengan bulan. Dan saya rasa ramai orang tak tahu lagi. Bulan Muharram, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Rajab adalah salah satu bulan hari yang kita kena hormat. Bel-bel lagi bulan Muharram yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut kata bulan hak dia. Jadi idafah tasyrif. Habis tu kalau kita nak buat kita nak buat gapo, kita nak tarbiyah diri kita ni, kita mula tarbiyah dengan pakai cara takwim hijri. InsyaAllah hidup kita akan tukar, anak kita akan tukar, masyarakat kita akan tukar. InsyaAllah. Lepas tu pada bulan Muharram juga, sunat bagi kita ialah banyakkan puasa. Sebaik-baik puasa lepas daripada bulan Ramadan, maksudnya puasa sunat tu ialah Syahrullah Al-Muharram. Ialah bulan Tuhan, iaitu bulan Muharram. Apa nak puasa sunat, puasa dalam bulan Muharram. Wa afdalus salah ba'da al-fariidah salatul lail. Sebaik-baik semaya lepas daripada semaya fariidah 5 waktu ialah bulan semaya qiyamul lail. Oleh itu insya-Allah hari ni kita nak mari ngaji hadis lah. Pada kita tak paumai kata tahun ni setahun kita nak jadi seperti mana hadis yang Nabi SAW sebut lagi. Yang kita akan baca. Jadi saya ni tadi lepas subuh tengok sikit, lepas tu komun ada, tapi apabila dia tak ada susung mari tu, dia susah. Habis tu nampak atas dia pagi tadi tu boleh buat cheat sikit-sikit. Untuk kita boleh mari baca. Dan kalau ada kesilapan ke apa sikit, kau minta maaf sikit lah. Semua boleh baca siap belakang lah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Hadis ini adalah salah satu hadis yang kita rasa atau boleh mari gapo? Mari pakai dengan hidup kita. Lepas tu saya minta maaf dulu ni, kadang-kadang mikir bahasa Melayu tak boleh. Bahasa Sia sikit ialah lancar sikit. Kalau bahasa Arab pun okey sikit. Sebab kalau bahasa Arab ni tak ada kena terjemah, pakai ayat Quran, pakai hadis. Tapi walau bagaimanapun, insya-Allah kita mari kai kruan hadis daripada Nabi SAW. Allahu Akbar. Kita minta doa banyak. Kalau kita dengar daripada cik kita ni ialah hadis terjemah. Lepas pada tu ada syuruk-syuruk yang saya hipus sikit bagi siapa nak jadi seperti hadis tu. Lepas tu kita katuk dengan salah satu doa. Doa akhir ni pada tisi sutai ni adalah salah satu doa hak Nabi SAW ni hajar siapa? Hajar Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan Nabi kata, "Hei Aisyah, mung ni padai dengan kalimah-kalimah hak pasang berlimpuk ti segala." Saya ambil doa ni supaya gapo? Mudah kita cabut, lepas tu kita pack di rumah, hajar-hajar anak kita tik. Lepas tu khabar tik lah kalau kita nak baca doa tu. Ya masalah kita ni baca doa tak khabar kata kita nak baca gapo. Habis tu tak ada jadi orang yang bertakwa yang sebenar tu. Bismikallahumma amutu wa ahya, belum kita nak tidur. Dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala, dengan nama kamu ya Allah. Aku mati
Dan aku hidup. Dan duk kecek bak mati bak hidup tu ada suka kelas. Habis tu jadi tak Tuhan tak heret. Iman kita tak kuat tu. Habis tu doa ni saya rasa kalau kita tak ada gapo yang panggil, tak ada doa lain nak baca, pakai ambil doa ni selalu dah. Dan satu kali Nabi SAW masuk dalam rumah dia lah, rumah Aisyah. Abu Bakar duduk ada sekali, Aisyah duduk semaya. Nabi ni ada hijau dengan Aisyah. Aisyah duduk semaya sunat lah. Katanya Aisyah kata, dia ni lambat sikit semaya boleh jadi baca doa panjang apa. Habis Nabi kata, cukup dah dengan kamu ya hai Aisyah dengan al-kawamilul jawami'. Cukup dah benda yang crop klum. Lalu tu Aisyah dengan habis tu semasa semaya tu Wisalah sudah pergi cari Nabi. Nabi gapo doa hak mu kata suruh ku doa tadi. Doa hak mu ayat kata meliputi segala. Lalu tu Nabi suruh Nabi Aisyah kata, Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi. Allahu Akbar. Maksud apa? Ya Allah, sesungguhnya aku ni minta kebaikan semua kebaikan. Hak learning atas dunia, patut akhirat. Patut apa pula? Ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Kebaikan hak aku tahu dan kebaikan aku tak tahu. Kita ni biasa tak. Dah ada setengah ni yang rasa kebaikan semua tu dia tahu belakang dah. Padahal tak. Habis tu, ni adalah salah satu doa Nabi SAW hajar suruh kita baca. Nabi kata, wa a'udzu bika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Dan aku minta jauh daripada segala kejahatan, semua kejahatan atas dunia ni dan di akhirat kelak. Hak ku tahu, hak ku tak tahu. Banyak lagi kejahatan yang kita duk buat tahu tak khabar kata benar tu adalah benar kejahatan. Habis tu cukup lagi, meliputi lagi. Saya rasa tak meliputi dah situ. Tapi Nabi mari kaji lagi, suruh kita minta lagi. Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuk. Maksud apa sini? Ya Allah, sesungguhnya aku minta daripada kamu, daripada kebaikan hak Nabi minta. Nabi minta benar, hak tu hak kena. Cukup lagi, tak ada kena minta. 1, 2, 3 tak. Benar hak Nabi minta, aku minta hak tu. Wa a'udzu bika min syarri ma 'adza bihi 'abduka wa nabiyyuk. Dan aku minta jauh daripada benda yang Nabi mu tu minta. Hamba mu dan Nabi mu minta. Segala hak Nabi minta jauh, aku ni jauh daripada benda tu. Dan tu Nabi kata, Allahumma inni as'aluka al-jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Ya Allah, sesungguhnya aku ni minta daripada-Mu akan syurga. Dan apa yang nak buat aku ni dekat dengan syurga daripada amalan dan percakapan. Cukup lagi. Saya rasa cukup dah. Lepas tu, wa a'udzu bika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Dan aku minta jauh daripada neraka dan gapo hak nak buat aku tu masuk dekat dengan neraka daripada cakapanku dan amalanku. Lepas tu Nabi tutup doa ni dengan apa? Wa as'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu li khaira. Jadi aku minta daripada kamu supaya segala yang Tuhan tu catat pada aku, semua tu baik bagiku semua. Jadi boleh sabar atas segala hak Tuhan tu qada pada kita. Kamnut pada kita. Boleh sabar dan beri rasa reda dengan gapo Tuhan beri pada kita. Tak adalah hidup dunia ni kita tak sihat lain dah kena ni. Lebih lagi
Dah kita hak nak pergi kubur banyak-banyak ni dah. Dah. Bukan saya kata kau mok-mok ni, saya diri boleh jadi saya pergi dulu. Sebab mati ni tak kira siapa. Nah, insya-Allah. Banyak kita minta doa. Nah, insya-Allah. Dan hadis yang saya nak mari ngajar pada hari ini ialah hadis yang Nabi SAW bagi jenis manusia. Hadis ni daripada Anas bin Malik. Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna minan nasi mafatiha lil khairi wa maghaliqa lisyarri. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dalam golongan manusia ada setengah tu jadi pembuka bagi kebaikan dan penutup bagi kejahatan. Hak ni orang jenis mula-mula hak Nabi kata. Manusia ni dia ada orang jenis manusia, jenis mula-mula, jenis baik tu ialah patu pendang kunciที่ไขความดี Jadi orang lain boleh dapat kebaikan dengan sebab dia. Lepas tu orang lain itu jauh daripada kejahatan dengan sebab dia. Wa inna minan nasi mafatiha lisyarr wa maghaliqa lil khair. Dan ada setengah daripada manusia yang jadi pintu kepada apa? Kejahatan. Jadi orang lain ni jadi jahat dengan sebab dia. Wa maghaliqa lil khair. Lepas tu segala pintu kebaikan tu dia pergi katuk belaka. Hadis berapa baris ya? 3 baris. Nah. Lepas tu Nabi kata fatuba liman ja'ala Allahu mafatihal khair ala yadayhi. Maka gembiralah, berjayalah bagi sesiapa yang Tuhan buat anak kunci kebaikan tu duduk dalam tangan dia. Dan celakalah, wailun liman ja'ala Allahu mafatihasy syarri ala yadayhi. Celakalah, wailah bagi sesiapa yang Tuhan ambil apa? Ambil anak kunci kejahatan beri kepada dia. Waliyadzubillah min dzalik. Kalau kita tengok hadis ni, dah mudah faham sekali. Hadis ni riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Abi Asim, lepas tu Al-Baihaqi dan lain lagi. Hadis ni adalah hadis hasan li ghairihi. Gapo pula. Nah, kita tambah sikitlah. Yang sah hadis ni dia ada banyak jalan. Nah, dia ada banyak jalan. Dan semua jalan tu dia doa belaka. Tapi doa hak pesen doa hak boleh akik naik. Akik naik. Asal dia doa tapi dia banyak doa. Ada doa ni mari capur naik jadi hadis hasan. Jadi boleh pakailah hadis ni. Ni tambah ilmu bagi kita sikit. Nah. Jadi hadis ni hadis hasan. Seperti mana Syekh Albani kata dalam silsilah sahihah bahawa hadis ni adalah hadis hasan bimajmu'i turuqih. Habis tu salah satu benda saya nak wasiat bagi pak kita ialah kita banyak doa pada para ulama. Sebab saya sendiri ni, saya ngaji bagi hadis. Nak tafsir satu hadis ni perlu bahasa. Semalam ni. Hak ni bahasa sangat cepat-cepatlah. Hak ni kira kata kita ni ada maktabah syamilah, ada gapo siap. Lepas tu kuam lain, hak ya nak hipung hadis, nak pilih hadis hak sahih kita boleh baca ni. Subhanallah. Letih. Sebab apa? Hadis nak jadi hadis sahih boleh kena cukup syarat ya. Fak kita zaman lah ni semua segala perkara hak kita bunyi kata hadis kita kata sahih dulu. Yalah tak?
kita kalau temu hadis dalam satu kitab, kita kata sahih dulu. Kalau ustaz kata hadis ini adalah hadis daripada Nabi SAW, kita kata hadis sahih dulu. Con kuah ada orang mari atau tak tak? Lagu tu tak kita. Tapi bagi ahli hadis, ulama hadis, semua hadis tu tak belaka. Semua hadis ใช้ไม่ได้จนกว่าจะครบองค์ประกอบ5เงื่อนไข Sampai tu, nah, sampai tu, ia bukan mudah dalam hadis ni. Hadis จะไม่เป็นหะดีษที่ซอฮีฮ์จะไม่สามารถที่จะนำมาเป็นหลักฐานได้จนกว่าจะครบเงื่อนไขของหะดีษที่สามารถรับได้ไม่ใช่ว่าทุกหะดีษที่เราได้ฟังเนี่ยฟังปุ๊บมันกลายเป็นหะดีษที่ซอฮีฮ์เลยจนกว่าจะมีอะไรจะมีข้อบกพร่องที่ทำให้หะดีษนี้ฎออีฟเพราะฉะนั้นจำไว้ให้ดีอันนี้กฎนอกkita kan apa? Kita ingat selalu tau. Nah, kod kita ingat. Belum ada ni dah berkata dia nak kecek ilmu hadis apa pasal cenglik tak boleh. Nah, apa nak faham belaka tak. Saya nak ikut title kepada kita. Apabila kita dengar hadis kita tak biasa dengar. Daripada apa? Daripada kita tak biasa dengar daripada seseorang. Kita kena tanya. Kalau dia tak ayat atau main mana lah. Kita kena tanya, Ustaz main mana ada ni? Hanya molek lah, bukan tanya nak kan dia ada dua pasang. Tanya ni untuk nak kan dulu. Tapi ni kita tanya untuk kita nak tahu, untuk kita nak buat amal dengan dia. Sebab kita nak tahu hadis sahih dhaif ni. Bukan untuk gapo, untuk kita nak buat amal. Tak gitu. Payah tak boleh nak gapo? Nak franchise weh. Franchise agama kita nak buat amal kita nak tanya. Kalaulah dia tak ada riwayat kata hadis ni dari Sahih Bukhari ke, dari Sahih Muslim ke ataupun gitu gini. Tanya. Nah, tanya mak. Nah, insya-Allah. Tu. Boleh jadi kalau kita tanya bahawa hadis tu jadi hadis dhaif. Orang lain boleh tahu hadis ni dhaif tak ada fakar. Bahawa kita tanya dan mau ayat atas hadis sahih. Kita komancai wasa sedap lagi nak buat ibadat. Kita tak sedap ke buat ibadat dalam kaya-kaya kena ke tak. Nah, insya-Allah dah. Kita dah. Jadi hadis ni riwayat oleh Anas bin Malik. Siapa kenal Anas bin Malik? Siap. Ngaji saya, kenal nama saja, Siapa tahu atik? Nah, mana baik-baik duk mana? Ada hadiah tak ni? Kau tanya baik-baik di. Anas bin Malik ni siapa? Kita duk ngaji seumur ni. Bunyi dah ni kata kena dah ni jawab tu. Anas bin Malik adalah salah satu sahabat yang di antara para sahabat yang riwayat hadis banyak sekali daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Anas bin Malik adalah khadim bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia beranak 10 tahun belum nak Nabi sallallahu alaihi wasallam nak hijrah. Ya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Apabila Nabi Anas bin Malik dia kata semasa kau Nabi hijrah tu tubik roh berita kata Nabi nak hijrah. Ni kita duk hijrah ni kejap hijrah dah. Belum Nabi nak sapa tu orang Madinah ni duk tubik pergi duduk dekat Chaidan luar daripada Madinah untuk nak pergi tengok kata Nabi mari dak pergi. Setengah tu naik apa kayu. Naik pertama untuk nak tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara orang yang pergi sama-sama orang Madinah tu ialah Anas bin Malik. Dia beranak sebelum hijrah 10 tahun. Makna kata Nabi mari itu 10 tahun. Umur dia 10 tahun. Subhanallah.
Duduk kali dengan Nabi sama. Dia tubik pergi cari. Sehari demi sehari. Apabila apa? Apabila Nabi sapa dan moyak atau Nabi sapa tu dia pakat lari. Tengok balik akak Nabi sapa. Dia kubak. Allahu Akbar. Bol lepas pada tu, mak dia bawa pergi Ummu Sulaim. Bawa pergi Anas bin Malik royak atas, "Hai Nabi, ini anakku Unais. Wimu tu jadi khodai lah padamu." Lalu tu Nabi SAW doa kepada dia. Nah, ialah supaya panjang umur dia, banyak anak beranak, lepas tu banyak harta. Habis tu Anas bin Malik adalah salah satu sahabat yang umur panjang. Mati tahun 93. Setengah atas 90, 91, 92, 93. Jadi tak lebih daripada 93. Dan adalah salah satu sahabat yang mati akhir sekali di Basrah. คนที่ตายคนสุดท้ายจากบรรดาซอฮาบะห์ในเมืองบัสเราะห์ก็คือท่านอานัสbin Malik. Nah,ท่านอานัสbin Malik. Dia mati itu jadi pelik dengan barakah Nabi, doa Nabi SAW. Kebun dia tu biasa kebun tamas setahun sekali dia itu baik. Tapi hak bagi Anas bin Malik ni dua kali setahun. Dengan barakah Nabi SAW. Dan anak cucu dia tu semasa dia hidup tu 125 orang lebih. Ramai dah. Dia mati umur 93 Hijrah. Dia beranak 10 tahun belum ada hijrah. Mana kata umur dia 103 tahun. Ini adalah barakah Anas bin Malik. Barakah daripada doa Nabi SAW. Kita kena kenal hati. Dan Anas bin Malik ni adalah 2000 lebih hadis, 2280 lebih hadis yang Anas bin Malik tu riwayat daripada Nabi SAW. Anas bin Malik ni adalah orang yang masuk tubik rumah Nabi SAW. Jadi khodai kan, korang percaya. Tapi bukan hamba. Korang percaya dengan hamba ni man kolainan. Nah, hak ni mak ya serah. Tu kali Nabi. Waktu mum narak nak tengok kata kuam narak hak Nabi SAW. Dia tengok hidup hak Anas duduk dengan Nabi SAW. Satu kali Nabi SAW suruh Anas bin Malik tubik pergi buat satu perkara. Hak ni Anas bin Malik ya riwayat dia kata. Faqultu la wa fi qalbi aradtu an adhhab. Anas bin Malik kata, Nabi suruh aku pergi buat satu perkara, tapi aku jawab kata tak sih. Padahal dalam hati masa nak pergi, tapi budak Man kuam nakของเด็ก Nabi พูดครั้งที่ 2 ก็อยากkedua, pergi lah. Ya pergi. Pergi tu tak ada siapa. Tak ada siapa tepat hak Nabi suruh pergi. Dia nampak budak duk main, dia pergi main dengan budak-budak. Subhanallah. Pendek kan? Lalu tu anak kata, bos tu aku nampak bayi besar duduk belakang aku. Paling lagi kena Nabi SAW. Paling lagi Nabi akik dia, akik Umar. Ya Anas, pergi tak pergi? Senyum Nabi SAW. Lepas tu Anas pergi, tak apa pergi. Dia buat kerja Nabi SAW suruh. Kalau kena kita dah. Mak pergi beli kicap sikit, Hawa pergi beli kicap sikit. Kena tak sabar setengah jam tak klik lagi. Pergi tu duk main gasing depan rumah. Depan rumah jiran kita. Kita nak alahan. Yang ngepek lah. Ngepek siapa apa? Siapa suk rumah. Siapa buat masak duk nanuk, duk apa? Duk pakau tu, duk goreng nasi tu tak habis lagi. Ngepek. Nah, siapa nasi tu masing-masing sikit, nak alih banyak. Tapi Nabi SAW hidup. Nah, hidup dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Sampai tu para sahabat kita wajib
kasih dan cinta pada dia. Istimewa satu lagi bagi Anas bin Malik ialah Anas bin Malik duduk gi belakang semua ghazwah. Ghazwah ni tuk apa orang panggil, ghazwah ni ialah songkram. Semua songkram tu dia masuk belakang. Padahal pada asalnya orang yang tak sampai 15 Nabi tak pergi apa? Tak pergi Tubek. Tapi Anas bin Malik semasa pergi Badar tu, dia umur berapa? Pergi Badar tahun 2 Hijrah, umur 12 lebih. Boleh pergi. Sebab apa? Jadi khadim bagi Nabi SAW. Dan dia adalah ahlu bai'atur ridwan. Waktu hai tu sebut dalam Quran kata redha pada dia, ahlu Badar ke apa semua. Ini adalah perawi hadis ini. Oleh itu kita kena apa? Kena baca sejarah para sahabat lapis ni. Kita nak anak kita juruh, tapi lepas anak kita tengok hero hak pasang complom, siapa tahu buat apa tu. Masalah kita. Lah ni hero bagi anak kita siapa? Iron Man. Nah, Spider-Man, hot man belaka. Lah ni woman pula. Nah, benar hak jadi hero, molek tak? Molek situ. Tapi benar hak tu benar bahau belaka. Anak kita tak ada didik anak kita kisah para sahabat. Sebab kisah para sahabat bukan nilai para itu tengขึ้นมา tapi benar hak berlaku sungguh.เจ็บจริงเลือดออกจริงไม่ใช่สลิงด้วย tapi masalahnya kita tak ada ให้ความสำคัญ Lepas tu bawa besar sikit lagi kita ngepek kena anak kita berjuru. Masalah dia kita bukan dia anak kita. Habis tu wilah kita jadi anak kunci kepada kebaikan. Anak kunci kepada kebaikan dalam rumah kita. Sebab saya sebut dalam ni kata siapa ratik hak kita kena jadi apa? Kena jadi anak kunci kepada kebaikan. ใครบ้างบุคคลใดบ้างที่เราจะต้องเป็นกุญแจไขความดีเปิดความดีให้เขาได้รับ และใครบ้างที่เราต้องปิดตรึงล็อกประตูแห่งความชั่วร้าย Mula sekali ialah diri kita sendiri. Yang kedua ahli keluarga kita. Sebab amanah kita. Dan yang ketiga ialah siapa? Ialah sahaja kita. Yang keempat sangkom kita. Yang terakhir ialah ummah. Dan lagu mana itu kita akan masuk lagi. Saya termasa subhanallah, masa ke cepat menang. Hadis ni saya rasa kalau kita boleh ta'amul dan ambil jadi slogan dalam syawit, boleh menang. Kita jadi apa? Jadi kunci pada kebaikan. Waltakum minkum ummatun yad'una ila al-khair ya'muruna bil ma'ruf yanhauna 'anil munkar. Ketiga apa lagi? Tu'minuna billah. Semua ayat Quran, semua hadis Nabi SAW, metodologi benda hak Islam tu duduk dalam hadis buat ni. Semua Islam ajak semua orang Islam tu ให้เป็นกุญแจแห่งความดีงามทุกความดีงาม Lepas tu เป็นคนที่คอยปกปิดความชั่วทั้งหลาย Nabi SAW semua Nabi diutuskan untuk buat benda ni. Sampai Nabi, semua Nabi tu เป็นกุญแจแห่งความดีงาม Nah, lepas tu semua Nabi itu adalah เป็นผู้ที่มาต่อต้าน lawan daripada apa? Daripada benda-benda kejahatan. Lepas tu งื่อนไข apa kata? Hak kita wajib kena ada. Iaitu pertama kali yang saya sebut sini ialah benar awal pertama sekali hak kita kena jadi kunci แห่งความดีงาม iaitu apa? Iaitu kita
hak kita kena ada iaitu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Benda hak kita kena mujahadah yang pertama kali ialah kita kena beri tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab semua kebaikan nak jadi juh sama mana kalau tak ada tauhid, dia tak boleh nak jadi kunceh yang kuam dengar. Sebab apa? Saat ni saya sebut dah. Kata kunceh yang kuam dengar itu adalah para nabi. Yang Nabi yang Allah Subhanahu wa taala utuskan. Lepas tu hijau hak Nabi ke apa? Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan kami telah mengutuskan pada setiap ummah itu akan rasul. Hijau ke apa? An ya'budullaha wajtanibut taghut. Supaya beribadat kepada Allah. Suruh orang beribadat pada Allah Subhanahu wa taala wajtanibut taghut. Jauh daripada taghut. Taghut ni ialah segala perkara yang kita apa? Yang kita ikat hati dengan dia lain daripada Allah Subhanahu wa taala dari segi ibadat. Tak kira bukan tokong saja. Nah, orang pun kalau kita pergi saya puja doa taghut tu. Segala perkara yang diibadat, yang dihormat sama dengan Allah Subhanahu wa taala ataupun lebih hormat lebih daripada Allah Subhanahu wa taala itu adalah taghut. Jadi benda pertama yang kita kena buat jadi anak kunci ialah kita kena buat orang tu klik pada tauhid pada Allah Subhanahu wa taala. Hal ni benda utama. Kalau kita tak mula dengan benda ni, kita kena cek mula tu. Tak kena. Lepas tu kita kena mula buku tauhid dengan siapa atik? Kena mula dengan anak kita. Kena mula daripada diri kita. Kena mula daripada diri kita. Keluarga kita. Kena mula dalam sangkum kita, sahih kita. Lepas tu, pacar-pacar kita. Jadi ambil setiap kau yang saya buat ni, pergi pakar pada apa? Setiap kau dalam apa? บุคคลที่เราจำเป็นที่จะต้องเป็นกุญแจความชั่ว Ini benda mula-mula kita nampak. Lepas tu benda mula-mula kita nak ngajar tauhid. Benda mula-mula kita ngajar anak kita ialah tauhid. Kena ngajar tauhid sebelum apa lagi? Sebelum pada sembahyang. Kita nak ngajar tauhid sebelum ada sembahyang. Belum ada kita nak ngajar sembahyang lagi. Sebab apa? Kalau kita boh tauhid daripada Allah SWT, kita tak ada kena suruh sembahyang. Masalah kita lah ni kita suruh sembahyang aja. Tapi nia hak semaya tu tak ada dalam jiwa anak kita. Tak nak godeh, habis godeh apabila apa-apa dah. Masalah tak tahu Tuhan ada mana. ไม่รู้สึกว่า Allah Subhanahu wa taala อยู่กับเราทั้งที่ทุกสิ่งทุกอย่างในตัวบทดุอาที่เราอ่านนั้นมันดึงเราให้เรานึกถึง Allah Subhanahu wa taala อยู่ตลอดเวลาแม้กระทั่งการกินข้าวของเราเนี่ยdoa makan nasi, gapo? Tahu belakang ni tapi malu nak jawab. Doa makan nasi. Bismillah doa makan nasi. Samillah wa qul bi yaminik wabda' mimma yalik. Doa lepas makan nasi, gapo? Alhamdulillahilladzi at'amana wasaqana waja'alna minal muslimin. Maksud apa? Alhamdulillahilladzi at'amani. Alhamdulillah. Dah terima kasih pada Allah. Hak Tuhan we makan pada kita, we minum pada kita dan we kita jadi orang Islam. Bahawa Islam ke apa? Mula kali kena la ilaha illallah, tauhid. Tapi kita khabar tak? Kata kita lepas makan tu kita sebut seumur benda lepas tu. Kita tak khabar, itu masalah. Ada satu doa lagi lepas makan nasi, siapa Nabi kata siapa makan lepas pada tu baca doa ni, Tuhan nak apa habis segala dosa telah lalu. Doa apa? Alhamdulillahilladzi at'amani hadha at-ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah.
Nabi kata siapa baca doa ni lepas daripada makan, lepas daripada minum, Tuhan nak hapus habis segala dosa yang telah lalu. Tak ada kena nanti bulan Ramadan. Kena tulis. Dah. InsyaAllah nanti saya akan tulis ni. Tapi nak ayat kata semua. Hak pentingnya hak saya nak ayatnya semua doa hak kita baca, heret kita klik pada Allah Subhanahu Wa Taala, klik pada tauhid semua. Tapi kita tak khabar situ. Sebab apa? Hidup Nabi, sebab apa hidup para sahabat, dia rasa terhidup dengan Tuhan semua. Sebab doa yang dia baca, wirid yang dia baca itu mengingatkan dia akan mati belaka. Pada orang bangun tidur, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillahillazi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa razaqani birizqi bidzikri wa razaqani bidzikri. Ini semua doa ni kalau kita tengok isi, subhanallah. Kita tak silap cong daripada rasa kata kita jadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Doa tu baik umur siapa baca tadi? Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Gapo maksud doa? Bismillah dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tu baik dengan nama Allah dah. Tawakkaltu 'ala Allah. Kita ni telah bertawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita khabar kita tawakal. Mulut sebut kata tawakkaltu 'ala Allah. Lepas tu tawakkaltu 'ala Allah ni dia mari dari dengar orang panggil apa? Past tense, benar lepas dah, fi'il madi. Tawakkaltu, aku telah bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi semasa tu duk ngepek belah-belah ramai duit nak boleh kedak tak? Nak boleh apa kok kerak ni nak jual. Apa mana? La haula wala quwata illa billah. Hak belakang su. Nah, tidak adaความสามารถ Nah. Quwwah. Kekuatan illa billah. Mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai tu penuh hak saya nak fak bagi fak kita ibu-ibu ialah cuba kita ambil surat doa. Hak kita nak baca doa sama-sama. Lepas tu mari baca. Lepas tu mari faham makna. Gapo? Sebab apa Tuhan suruh baca? Sebab apa Nabi pilih hak ni? Baca. Kalau kita boleh duduk muhasabah diri kita semua dengan tu, saya rasa hidup kita akan tukar. Nak makan bismillah. Jumpa benda comel, subhanallah. Allahu akbar. Sebab apa? Kita apabila kita temu benda molek, kita kena kata subhanallah. Sebab apabila kita temu benda comel, subhanallah. Nah, maha suci bagi Allah Subhanahu Wa Taala daripada segala tak baik. Hak ni comel dah. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala comel lagi. Jadi semua zikir hak kita tu ingatkan kita ke Allah Subhanahu Wa Taala. Klik pada tauhid juga. Lepas tu perkara yang kedua yang kita kena buat ialah kita membanyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hak ni penting sekali. Ni orang panggil benar hak kita kena mari duduk minta semua, lepas tu kita kena klik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Dalam hadis ni prayog สุดท้าย tu Nabi kata apa? Fatuba liman ja'alallahu mafatihal khairi fi yadi. จงแจ้งข่าวดี gembiralah bagi sesiapa yang Allah Subhanahu Wa Taala beri anak kunci kepada kebaikan duduk dalam tangan dia. Mana kata benda ni bukan daripada kita sendiri. Sebabใคร เป็นผู้ให้ Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu setengah salaf. Nah, saya sebut sini, setengah salaf dia kata setengah salaf dia kata inna hadhihi al-akhlaq wahaibun
Wa inna Allah Ta'ala idza ahabba 'abdahu wahabahu. Maksud apa? Meraya tentang segala gapo hak kita akhlak baik, kebaikan hak kita buat itu ialah khong-khwan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala apabila dia sayang salah satu hamba, Tuhan nak apa? Tuhan nak beri kepada dia segala kebaikan itu tadi. Habis tu semua tu daripada taufik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Habis tu kita kena minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu. Nah, bukan kata kita rasa kata kita sendiri duk buat. Siapa rasa kata dia mari ngaji pada hari ni dengan perasaan dia sendiri? Siapa hati rasa tu? Tak, semua daripada taufik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Habis tu daripada Umi Sani, nah Umi sebut. Kan? Umi sebut kata nak mari sini ni dia bukan dengan sebab dia sendiri, kalau tak ada taufik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita milan Quran ที่เราจะไม่มา tapi Tuhan pilih kita supaya kita ni mari duduk apa? Mari duduk ngaji, duduk mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sampai tu Nabi SAW semasa perang Ahzab tu Nabi kata, Nabi sabar. Nabi kata yang satu syair, wallahi laulallaha mahtadaina wala sumna wala sallaina. Ada saya sebut dalam itu. Kau sabar tak Allah, wallah laulallah la mahtadaina. Kau sabar tak Allah, ถ้าหากไม่ใช่เพราะ Allah เราเนี่ยจะไม่ได้รับทางนำไม่ได้รับฮิดายะห์ wala sumna wala sallaina. Kita tak ada kena semaya, kita tak ada kena puasa, kita tak ada kena semaya. Ini hadis riwayat Sahih Al-Bukhari. Tunjuk bahawa apa? Bahawa hak kita nak semaya, hak gapo tu Tuhan sayang kita lagi tu. Habis tu kita nak minta doa daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala lebih banyak. Nah, nak minta doa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lebih lagi azkar sabah dan masa. Di antara benda hak Nabi SAW baca pagi dan petang ialah ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith fa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfat ain. Azkar sabah masa ni kita kena mari duk tadabbur semula. Dan masa tu longgar sikit kita. Lepas kata ya hayyu ya qayyum. Hey. Nah, Nabi ajar kita. Ya hayyu ya qayyum. Hey yang hidup tak mati, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Al-Qayyum, tegak, tak nerah, tak letih. Bi rahmatika astaghith. Dengan apa? Dengan rahmat kamu itu aku minta tolong. Fa aslih li sya'ni kullah. Maka tukar, islahlah segala urusanku, semua segala urusan. Wala takilni ila nafsi tarfat ain. Dan jangan wakil senar diriku atas diriku sendiri. Jadi kalau nak makan, nak pilih satu-satu perkara tu, jadi Tuhan tu tak ada beri taufik. Tuhan tak ada mari tolong aku. Jangan lepas aku tu buat satu-satu perkara dengan diriku sendiri, walaupun sekelip mata pun jangan harap pada diriku sendiri. Siapa baca ni? Saleh ke, Mamat ke? Tak, Nabi SAW. Kalaulah Nabi baca, kita siapa? Sebab apa kita harus baca? Itu adalah salah satu benda yang penting. Dan lebih-lebih lagi, boleh dikatakan bahawa doa ni adalah kunci แห่งความดีงามทุกอย่าง. Dalam satu perkataan hak siapa? Hak salaf, ta'ammaltu fi jima'il khairi فوجدت للخير أبوابا كثيرة. الصلاة خير والصيام خير والحج خير. أبواب الخير كثيرة ووجدت أن ذلك كله بيد الله فأيقنت أن الدعاء مفتاح كل خير. Tengok pada kamput. Boleh benar kamput ni. Dia kata apa? Salah satu salaf dia kata, aku ni
ใคร่ครวญฉันนี่ใคร่ครวญที่จะรวบรวมความดีงามต่างๆและฉันก็ได้พบประตูแห่งความดีงามนั้นมีมากมายยกตัวอัสซอละห์ค็อยรการละหมาดเป็นสิ่งที่ดีการถือศีลอดเป็นสิ่งที่ดีการทำฮัจญ์เป็นสิ่งที่ดีและความดีงามนี่มีประตูอยู่มากมายและฉันก็พบว่าทั้งการละหมาดการถือศีลอดการจ่ายซากาตการทำฮัจญ์นั้นอยู่ในพระหัตถ์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นฉันจึงมั่นใจว่าประตูกุญแจสู่ความดีงามที่แท้จริงนั่นก็คือการขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาsebab apa kita kena kata seumur 17 kali sehari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in pada kamu aku beribadat pada kamu aku minta tolong sebab apa sebab untuk apa untuk nak ibadat pada Allah Subhanahu Wa Taala tu kena minta tolong daripada Allah Subhanahu Wa Taala juga. Ini yang pertama. Yang ke apa? Yang kedua. Yang ketiga ialah benda hak kita kalau kita nak jadi kunci hangความดีงาม iaitu kita kena ngaji. Kita tak boleh nak jadiประตูแห่งความผู้ที่กุญแจแห่งความดีงาม lepas tu ผู้ที่ปกปิดความชั่ว kalau kita tak tahu gapo kebaikan gapo kejahatan. Kita tak tahu gapo atik benda hak boleh buat. Kita tak tahu gapo atik benda hak tak boleh buat. Gigi mari kita pergi katukประตูแห่งความดีงาม kita pergi buka ประตู แห่งความชั่ว celaka kita. Waliyadzubillah min zalik. Nah, sampai tu benda hak penting sekali ialah kalau kita nak jadi kunciแห่งความดีงาม perkara yang ketiga ialah bersungguh-sungguh dalam hal kita ngaji. Nah, waktu ayat tak tua dah, tak ada tua. Siapa kata dia ni tua tak ada nak ngaji, nah, dia tu bohong. Sebab apa? Nabi SAW ayat mula-mula hak Nabi dengar, Nabi umur 40. Kita dengar Iqra' ni sebelum apa? Nah, sebelum masuk apa? Masuk Pathom lagi. Sungguh tak? ก่อนขึ้นป .1 เราฟังอิกเราะห์บิสมิร็อบบิกัลลซีขะลักบางคนท่องจำได้แล้ว Nabi mula tahu agama Islam Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq umur 40. So akhir Nabi nak mati tu Nabi riwayat hadis lagi. Hadis Nabi mai mana wahyu Allah Subhanahu wa taala mana kata Nabi mengaji siapa kata belum dia nak mati sallallahu alaihi wasallam. Habis tu kalau kita kata tua dah ni ngaji faham. Para sahabat kadang-kadang setengah orang ni tua lah. Khalifah yang 4 orang tu nah Abu Bakar tu muda pada Nabi setahun 2 tahun ya. Orang yang paling baik sekali lepas daripada Nabi SAW Abu Bakar. Ngaji mula ngaji Islam, kena syarat Allah ilaha illallah umur 39. Sebab Nabi 40, 39 awal-awal masa Islam. Habis tu jangan putus asa dalam hal kita nak ngaji. Dah insya-Allah. Lepas tu satu lagi sebab apa kita nak ngaji? Sebab satu kali nah Ibnu Mas'ud kata wa kam min muridin lil khairi lam yusibhu. Nah, dalam ni yang saya sebut กี่มากน้อยแล้วที่ผู้ที่ต้องการความดีงามแต่ไม่ได้รับมันเพราะอะไรเพราะใช้วิธีการที่ไม่ถูกต้องตามที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องการหลายคนต้องการความดี banyak orang nak kebaikan tapi dia tak tahu hak ni agama lain weh. Jadi dia mikir dengan otak dia tak boleh nak lepas ni tak boleh. Habis tu perkara yang ketiga ialah kita kena ngaji. Kita nak pergi pasal kita rasa sedap aku rasa ini tak boleh. Agama kena buat betul dengan kata. Sebab apa? Akhirnya dia akan bawa kepada kecelakaan banyak daripada bawa kepada kebaikan. Dan perkara yang keempat ialah
kita orang nak jadi anak kunci pada kebaikan ialah kita kena beribadat pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sungguh-sungguh. Bukan kata kita ngajar orang tapi tuan sendiri tak buat. Bukan kata kita ni buat orang tapi kita sendiri tak ada bina diri kita sendiri. Nah, lepas tu lagi kita kena buat ibadat, lepas tu jangan dutuk ความดีงาม walaupun sikit. Gapo kita boleh buat daripada kebaikan kita kena buat. Sebab kebaikan ni ulama kata, nah, daripada ulama dia klan mari daripada apa? Klan mari pada hadis, klan daripada Quran. Ya ayat kata kebaikan ni kalau kita kau buat, kita kebaikan lain mari nak kau tambah. Kebaikan kalau kita buat satu kebaikan hak sikit-sikit kau tambah, dia ke kau tambah. Hak ni orang panggil kata เป็นผลตอบแทนของความดีงาม hal jazaa'ul ihsan illa al ihsan จะมีผลตอบแทนใดๆแล้วจะดีไปกว่าการที่ได้ทำดีหลังจากนั้น al ihsan บางส่วนบอกว่าเป็นapa? เป็นสวรรค์ sampai itu setengah salaf salih dia kata thawabul hasanah al hasanatu ba'daha ผลตอบแทนของการทำความดีคือการที่เราได้ทำความดีหลังจากความดีนั้นเสร็จไปแล้ว Habis itu orang nak jadi anak kunci kepada kebaikan dia kena buat ibadat banyak lebih lagi benda fardu danอะไรก็ตามที่เป็นความดีอย่าได้ดูถูกความดีใดๆก็ตามโดยเฉพาะความดีที่คนอื่นได้รับประโยชน์เพราะนี่ของ Allah Subhanahu Wa Taala suka sekali. Yang masuk dengan hadis yang kita baca, miftah mafatih, anak kunci kepada kebaikan. Sampai tu dalam sahih Muslim Nabi kata inni ra'aitu rajulan yataqallabu fi jannah fi syajaratin yaqta'uha kanat tu'dhin nas. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Nabi kata aku nampak salah satu orang jatuh duk guling dalam syurga dengan sebab dia kerak. Dengan sebab pohon kayu hak dia kerak, yang pohon kayu itu gapo? Nyakiti jalan orang. Habis tu benar hak pen tu ni Allah Subhanahu Wa Taala suka. Dan yang kelima ialah jaga akhlak kita wimolek. Nah, jaga akhlak kita wimolek seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keenam, nah yang keenam ialah jauh daripada fitnah dan daripada kelumpuan. Kalau sini kena sikit dah minta bayar 5 minit. Nah, hak ni hak penting sekali. Lah ni banyak fitnah. Fitnah hak berlaku atas dunia ni banyak dah. Nah, yang belana, bebel lah ni. Nah, terosap ke apa semua dan benda syubhat, masail baru-baru. Masail orang panggil tu peraden baru-baru. Nah, banyak. Sampai tu kita kena jadi mafatih lil khair. Kita kena jadi anak kunci pada kebaikan, lepas tu tutup kejahatan. Lagu mana? Sini ข้อที่6 saya kata หนีห่างจากฟิตนะห์และละทิ้งสิ่งที่คลุมเครือ Lah ni buat di Facebook, siapa saja rasa nak wi gapo hak agama dia wi belaka. Nah, dia kecek tu supaya dia tahu lebih agama naklah ni, nak baik ya lah tu. Pas masalah hak dia jadi berlaku lah ni hak dia jadi balah. Balah niมันเป็นapa? ประตูแห่งความชั่ว สาเหตุมันมาจากไหน จากการที่ทุกคนต้องการที่จะเปิดประเด็นทุกคนต้องการที่จะพูด Sampai itu kita kena ปิดประตูแห่งความชั่วร้ายนี้ Dan siapa nak kecek-kecek? Setengah masalah kalau tanya sahabat nak panggil para sahabat tua-tua ahli badan mari tanya dulu. Kita nak jawab lah. Dia mau jawab. Siapa musing pada orang pertama? Itu para sahabat. Tapi lah ni saya rasa lah ni. Astagfirullah. Habis itu kalau kita nak jadi ผู้ไขประตูแห่งความดี ปิดประตูแห่งความชั่วร้าย kena senyap. Kena senyap. Sebab senyap ni selamat. We orang hak gapo?
orang hak tahu sungguh jadi itu be. Lah ni motor pun nak kecek akan mu. Jadi apabila banyak kecek, banyak tu be kuam hit hen, dia hak tak bina atas asas ilmu yang sebenar, dia akan berlaku. Pas umur perkara tu akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wala takfu ma wala takifu, dan jangan kecek ataupun sebut benda hak mung tu tak ada ilmu. Kita ingat kata orang lain ni adil hana tak apa, kita selamat. Hak ni kami mari apabila kita kena tanya. Apabila kita kena tanya, kita tak tahu, senyap. Kita kata wallahu a'lam. Imam Malik bin Anas, bukan Anas bin Malik, Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah. Orang mai jauh, mai tanya. Mai tanya satu masalah, Imam Malik kata dia tak tahu. Hak dia menu orang mai tanya ni mai tekal juga. Mu tak boleh jawab sungguh lah ni. Dia kata aku tak boleh jawab. Aku nak klik ayat ini, ayat orang kampung ku lah no. Dia kata lagu ni, mu klik ayat pada ahli kampung mu. Ayat kata Imam Malik kata dia tak tahu. Kadang-kadang kita nak pera muka orang sampai kita ni jatuh dalam kecelakaan. Lalu ni tok nak. Betul we ngak molek. Orang nak jadi petuh yang kuam di, jangan. Janganlah. Kena katuk pertuhankan, tolak bawang. Lepas tu lagi kena jauh daripada kejahatan. Kena jauh daripada kejahatan. Sebab kejahatan ni, apa saya ayat tu, kejahatan supaya kebaikan. Kalau kita buat kebaikan semua tu, kebaikan nak kau tambah. Tapi kejahatan ni, ya akan tambah juga. Ataupun akan plian.ทัศน คติของเรา ตามครับผมตามต่อสิ่งที่มันเป็นมักซิยะห์ lagu mana? Hak ni saya sebut dalam perkataan hak Uthman bin Affan. คำพูดนี้คำพูดดีมาก Ibn Taymiyah พูดใน Istiqamah เขาบอกว่า waddat นะ waddat az-zaniyatu an tazniya an-nisa'u kulluhunna คนที่ทำการซีนาเนี่ยเขารักเขาชอบที่จะให้อะไรที่จะให้ผู้หญิงทุกคนที่ทำการซีนาด้วยเพราะอะไรเพื่อจะไม่ให้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยแปลกไปกว่าคนอื่นเพื่อจะไม่ให้คนอื่นดูว่าตัวเองต่ำต้อย kalau orang semua zina anak kata sama sebab apa kita nak jauh daripada kebaikan kejahatan sebab kadang-kadang perasaan kita benda tu jadi benda jahat. Mula-mula tu kita rasa terima tak boleh. Berapa lama terima boleh. Kecil. Berapa lama royak kata tak haram. Berapa lama lagi panggil demo pula mari buat jahatan. Untuk apa? Untuk nak wira sama. Pakat supaya belaka tak apa, tak ada rasa pelik. Hak ni orang panggil khutuwat syaitan. Sampai tu tak pelik. Hak Uthman bin Affan kata waddatiz zaniyatu an tazniya an-nisa'u kulluhun. Orang hak zina, dia rasa nak orang zina melaka. Orang hak ngisak, dia rasa nak orang semua ni ngisak. Sebab apa? Orang tak ada nak kata, mau kata aku mu pun ngisak. Habis tu ini kekuam antara. Salah satu perkara. Yang perkara yang ketujuh ialah khobsah tidi. Nah, ini kita tahu dah. Dan yang ke-9 ialah ingat pada hari akhirat nanti. Ingat pada akhirat ni sebab apa? Sebab segala perkara yang kita buat kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua yang kita buat tu adakah jadi kebaikan? Adakah jadi contoh pintu kepada orang lain itu dapat kebaikan ke duk tutup apa? Pintu kebaikan. Habis tu sebab apa saya pitai dengan 9? Kalau 9 ni suruh kita ingat pada
pada hari akhirat. Sebab apa? Bebel lagi. Semua kita nak pergi situ. Lepas tu akhirat kita ni mula bila? Saya tanya. Bila akhirat? Apabila mati. Kalau kita takut sekali ialah kalau kita mati, kejahatan kita tu duk lairin lagi. Siapa jadi pintu anak kunci buka kejahatan, lepas tu tutup kebaikan, kejahatan duk sapa dia. Walaupun dia kubur sapa hari kiamat. Habis tu kita niat akhirat kita molek. Tapi sebaliknya kalau kita jadi pintu pada orang lain, pintu kebaikan, tutup kejahatan, kita duk boleh pahala situ sampai kita mati. Allahumma ja'alna minhum. Betul sekali. Pada antara benda yang kita nak suruh kita lagi baiki sikit, ahli keluarga kita ke berapa kita semua, ialah jaga daripada buat orang panggil tak kejahatan hak pasal kejahatan hak pasal jariah. Pergi semua. Di antaranya orang perempuan ramai dalam Facebook tu, kalau dia mati, orang duk tengok, duk decak dalam TikTok, tengok ti anak-beranak kita, duk decak dalam TikTok, selama mana orang duk tengok, mati sikit lagi, lihatbillah mizalik. Tapi ya payah supaya saya ayat sana. Jadi buat pakat buat semua, jadi tak rasa pelik. Ini ke kuam, apa yang panggil? Kuam antara hak kejahatan. Supaya wadatiz zaniyah an tazniyan nisa'u kulluhum. Betul kena ingat molek, kena jaga molek. Bel-bel lagi, ni tak kecek ayat belaka, tak ada kecek langsung kecek haritin tak kecek ayat. Ayat pun supaya pas satu lagi. Nah, lagu-lagu gapo kita duduk bubuh semua tu ialah buka pintu kejahatan dah. Sebab tu kena ingat molek. Bakas luar ketak anak-anak kita tu buka pintu kejahatan dah tu. Sebab orang kejahatan tengok, orang kejahatan mikir, tu kejahatan dah dia buka we. Sebab tu kena ingat molek. Nah, nauzubillah min dzalik. Maka akan jaga. Nah, mula daripada awal tahun Hijrah 1442, marilah kita pakat jadi anak kunci kepada kebaikan. Lepas tu anak kunci yang tutup kejahatan, dan janganlah kita jadi anak kunci pembuka kejahatan dan tutup kebaikan. Beri banyak mungkin. Lepas tu beri pada siapa tak? Beri pada diri kita sendiri, keluarga kita, kawan kita, jiran-jiran kita, lepas tu umat-umat kita. Semoga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita boleh masuk syurga bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu orang yang duk tauna dalam 80 baris hok boleh masuk syurga. Umat Nabi Muhammad 80 baris, kita duduk semua duduk dalam tu. Lepas tu kalau kita jumpa siapa pergi baris dah tak temu saya, tanya atiklah, tolong cari atik insya-Allah. Dan kita pakat cari mari insya-Allah. Lepas tu jangan lupa doa ni kita ngapa belaka insya-Allah. Kalau suruh beweh anggul pe belum nak masuk ni suruh baca dulu doa ni. Insya-Allah aku qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Fawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Jangan lupa baca doa kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.